Ya bang. Let's walk around. Alright, you can sit here. Okay. No, in a minute, Ni, dah live belum? This is already live. Ni. So ni abah. Basically you are already on Facebook. Okay. Okay. So at least ni kira if you want to see what is going on, this is what is going on. So we are running. There's already 7 viewers so far. I can move from here to here. As you please, bang. Nanti camera will follow lah. Okay. Mungkin untuk kita katakan sesi warm up, mungkin Pak Habib boleh terangkan dahulu apa tujuan Pak Habib adakan live session ni dan apa yang Pak Habib cuba sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak sampaikan ialah suara generasi D. Kena nyari orang cakap tentang generasi D dan generasi Y. Generasi D ialah generasi orang yang dewasa, orang yang macam saya, yang umur melebihi 3 suku abad, 75 tahun ke atas. Kerana fikiran dan pendapat orang yang generasi D dewasa dengan generasi Y amat berbeza sama sekali. Apa yang kita telah lalui selama ini yang tidak pernah dirasai oleh generasi Y. Pertama, orang yang macam saya dilahirkan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita dah merasakan bagaimana seksanya kehidupan orang Melayu atau orang bukan Melayu masa kita diserang oleh Jepun. Dan sesudah itu datang bintang 3. Kalau kita sebut bintang 3 tu apa, generasi Y ni tak tahu. Kemudian sudah itu bila Jepun dah lari masuk British ke tanah Melayu, dan kita penduduk tanah Melayu ni adalah menjadi mangsa penjajah. Kalau anda nak tahu apa yang dimaksudkan oleh
mangsa penjajahan, tanah Melayu ni dulu adalah sebahagian dari Nusantara. Nusantara itu melibatkan Indonesia, Thailand, Filipina, dan penjajah memisahkan kita dengan Indonesia. British mengambil Persekutuan Tanah Melayu, Belanda mengambil Indonesia. Kita dipisahkan oleh Selat Melaka. Kemudian British nak ambil mudah. Dia berpakat dengan Siam, dia potongnya. Jadi tinggallah kita dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dan masa dalam keadaan Persekutuan Tanah Melayu itu, kita terseksa, komunis nak mengambil alih negara ini. Yang ni semua generasi Y tak tahu. Kerana generasi Y ini adalah golongan muda yang dilahirkan dalam bahasa Inggerisnya comfort zone. Zon selesa. Sekiranya kita menceritakan pada mereka betapa seksanya tok nenek, mak bapak dia nak pergi sekolah harus berjalan 3 batu jalan kaki, macam mana sekolah itu sekolah atap, cuma ada bumbung, tak ada dinding, sekolahnya tidak ada simen, dan generasi sekarang kalau kita katakan adakah orang berjalan 3 batu jauh nak pergi sekolah? Itu boleh lah, itu zaman orang tua-tua. Zaman dia orang ni, sekolah kalau tak ada aircon, mungkin dia tak nak pergi. Ini generasi Y yang ada ni, sekolah dalam sekolah aircon. Kereta aircon. Ya kan? Dia balik rumah, dia tidur dalam rumah aircon. Dia tahu tak macam mana dia dapat benda ni semua? Jadi, saya bercakap sebagai orang yang sudah dewasa. Kalau saya kata saya orang tua, mungkin awak tak terima saya orang tua. Kerana, tapi kita ambil pula orang tua-tua dan orang muda. Dan mungkin juga mereka tak terima bila kita katakan, orang tua ni makan garam dululah. Dia berkata, yalah awak makan garam lah. Garam awak makan, garam kasar, garam buku-buku. Kita makan seksesol. Tapi waktu kita makan garam dulu, kita tak kena kanser. Kita tak kena penyakit. Tapi sekarang ni kalau dia makan garam terlebih sikit saja, nanti dia kena high blood, tak boleh makan. Ya kan? Jadi generasi kita dulu, kita minum air daripada perigi. Kita nak mandi, kita pergi kat perigi, pegang gayung. Kita berjalan kaki. Jadi apa yang kita makan dan sebagainya, tak ada masalah yang boleh menimbulkan penyakit. Dan tak ada orang yang nak berebut lah. Jadi kalau awak nak tanyakan saya akan memberi pendapat saya pertama sebagai orang Melayu, Melayu Islam. Saya dilahirkan di bumi tanah Melayu, the Malay Peninsula. Generasi Y dilahirkan dalam generasi Malaysia. Jadi dia tak tahu Melayu tu apa benda, dan dia mungkin tak boleh terima. Terutama orang yang berada di Sabah dan Sarawak, dia tak boleh terima apa yang dikatakan Melayu. Kerana di Sabah dia ada bajau, dia ada kadazan, dia ada dusun. Silakan, kamu silakan. Sudah, mesti tak petang-petang. Waalaikumsalam. Sudah. Ini anak-anak saya, mereka kebun, orang yang sila. So Kak Nurzah sedia untuk take over ya dengan soalan-soalan. Okey. Nanti bila Kak Nurzah nak ni kita sekarang ni tengah sesi warm up. Jadi Pak Habib ceritakan latar belakang dia zaman pra kemerdekaan sebagainya. Tapi sebenarnya tujuan kita nak adakan live session ni tentunya nak minta pengalaman Kak Nurzah lah untuk bertanya soalan yang lebih rancak lagi, yang lebih panas lagi berkenaan PRU misalnya. Ya. Boleh insya-Allah ya. Okey, mungkin Pak Habib terima kasih atas latar belakang yang Pak Habib tadi kongsikan.
berkenaan jurang generasi dan berkenaan pengalaman dan dari mana Pak Habib merumuskan pandangan-pandangan. Tapi mungkin seperti yang para penonton kita yang on secara live ni boleh nampak, Pak Habib di sini ada 2 buah buku yang bertentangan katalah daripada tajuk-tajuknya. Satu berkenaan penghujung hidup Najib Razak, satu lagi dosa-dosa Cik Dip. Dan keduanya ini Pak Habib persembahkan dalam mungkin saat yang paling baik lah, sebab kita ni berada dekat dengan pilihan raya umum. Aku tengah ada live telecast, baru buka live telecast aku. Boleh buka tengok live telecast. Okay, thank you. Okey, baik. Mungkin Pak Habib boleh ceritakan kenapa untuk pilihan raya kali ini, mungkin dalam sejarah penulisan Pak Habib sendiri yang dah lebih 80 buah buku diterbitkan, kali pertama Pak Habib boleh wujudkan 2 buah buku yang masing-masing isinya mungkin bertentangan, mungkin tidak. Pertama sekali mungkin Pak Habib ceritakan apa yang cuba Pak Habib sampaikan dalam kedua-dua buah buku ini. Okey, sebelum saya memberi jawapan terlebih dahulu, mungkin pendengar nak tahu siapa yang kat sebelah saya ni pakai baju merah, tudung merah, ini orangnya. Boleh dilihat antara anak didik saya yang dah berjaya, kalau saya katakan boleh mewakili saya di bidang jurnalism, keberanian dia kadang-kadang lebih berani daripada saya lagi. Nur Zakir pun. Ini saya tak tahu generasi yang mana. Saya generasi D. Mungkin tadi Nurza tak tahu generasi D itu apa benda. Generasi D itu adalah generasi dewasa yang umurnya lebih daripada 75 tahun ke atas, ya kan? Dan sebelah kiri saya ni generasi Y. Saya ingat orang tahu Koko King. Mungkin kejap lagi Koko nak bertanya, dia mewakili generasi Y. Kan dia pun punya pengikut yang ramai, saya ingat hampir 5 juta, ya kan? Nurza ni dah berkecimpung dalam beberapa surat khabar, ya? Dan sebagai seorang penganalisa, penulis politik yang ada surat khabar, dah tulis buku, ya kan? Saya serah dia nak tanya apa benda. Selepas saya menjawab soalan kenapa saya hasilkan 2 buku. Pertama, macam saya katakan pada awal tadi, generasi saya, generasi tua, di mana saya lahir sebelum lahirnya UMNO. UMNO lahir tak 46, saya dah ada kat dunia saya. Dan UMNO tu lahir dalam kampung Kendang di bawah wakil Istana Besar Johor, ya kan? Dan saya juga beruntung kerana saya daripada kampung Wadihana, Johor Bahru, di mana Perdana Menteri yang pertama Tengku Abdul Rahman, sesudah dia mengalahkan Haji Muhammad Fuad merebut jawatan Presiden UMNO tahun 51, dan dia kalahkan Haji Muhammad Fuad. Dan kenapa jadi begitu? Kenapa tiba-tiba saja UMNO yang baru ditubuhkan itu hilang presiden? Jawapannya senang saja, kerana Dato' On bin Jaafar Allahyarham mahukan, ketika itu dah ada, mungkin belum timbul perkataan Malaysia, tapi dia nak buat sebuah parti yang mana seperti parti yang ada sekarang ni yang pernah ditubuhkan, iaitu Parti Gerakan Rakyat. Parti Gerakan Rakyat, tapi Parti Gerakan Rakyat gagal. Masa ditubuhkan, dia berjaya dalam pilihan raya ketika itu tahun 69. Ditubuhkan, dia dalam masa yang singkat dia dapat mengambil alih Pulau Pinang. Jadi kita harus berfikir, perpecahan dalam UMNO ini bukan sekarang. Dia sudah berlaku pada tahun 51. Dato' On bin Jaafar bersama anak-anaknya, Kapten Hussein On, bapa kepada Isyamuddin, Menteri Pertahanan yang sekarang ni, ketika itu dia menjadi ketua pemuda UMNO yang pertama. Dia tinggalkan UMNO, dan dia buat tubuh Parti Negara. Dia bertanding, menang 1 kursi. Ini sejarah yang mana generasi Y tak tahu. Mungkin Nurza tahu kerana dia adalah seorang penulis dan pengacara politik. Dan ini harus diketahui oleh golongan muda
yang terpengaruh oleh emosi, dan kita pun tak boleh salahkan mereka kerana mereka didedahkan pada apa yang dikatakan the new media, seperti yang kita sedang lakukan hari ini. Dan mereka tak ada kesempatan nak baca buku, mereka nak yang singkat aja. Mungkin mereka pun tak ada kesempatan untuk baca surat khabar. Surat khabar pun orang tak baca sekarang ni. Dah tak lama jadi obsolete dah. Tapi alhamdulillah Bulletin Rakyat ni masih orang baca. Kerana satu-satunya surat khabar politik independen di Malaysia. Dan masih ramai orang kalau nak tahu politik dia kena baca Bulletin Rakyat. Jadi macam saya katakan, saya adakan buku ni kerana sebelum rakyat pergi mengundi, saya ada pengundian saya sendiri dulu. Alhamdulillah, kalau tak silap saya tak tahu berapa ratus ribu dalam you punya yang dah tengok buku kedua ni, dan dah Kapten Azrin juga dalam dia blog, dan orang dah tengok buku kedua ni. Jadi tujuan penulis kenapa kita menulis buku politik, buku politik yang membahayakan diri saya sebagai seorang penulis, kerana kita berpegang pada ajaran Islam, iaitu kita wajib sampaikan atas petung ayat. Kemudian kita jangan saja mengamalkan amal makruf, meninggalkan nahi munkar. Terjadinya segala haru biru yang ada ni, agamawan kita hanya mengajak orang buat kebaikan, tapi tak ada orang berani mencegah kemungkaran. Kerana tak ada orang yang berani mencegahkan kemungkaran, maka kemungkaran berluas-luasnya. Kerana terlebih dahulu saya kena terima kasih kepada Khatul Istiwa. Saya sekarang berada dalam Khatul Istiwa. Di belakang sana kita dapat kopi-kopi yang sedap. Tak apa. Jadi kita terima kasih kerana dia memberi kita kesempatan untuk mengadakan conference ini dalam sebuah coffee house yang seronok, sejuk, ada aircon, kopi sedap. Walaupun politik tengah sangat hangat, tapi Khatul Istiwa memberi kita tempat yang sejuk, kopi yang sedap. Right. Okey, saya ingat saya berhenti dulu. Saya minta kalau Nozal dah warm up, boleh tanya? Boleh? Okey, kasih Nozal tanya. Tanya Abang kata sebenarnya pilihan raya ni, pilihan raya 14 ni adalah satu pilihan raya yang saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Saya kata sebab kita boleh menerima kan, masa zaman Pak Allah dulu kita boleh menerima kenaikan harga barang, kita boleh menerima apa cukai yang kata kerajaan kemukakan pada waktu tu kan. Cuma saya nak tanya Abang, dia kata adakah pilihan 14 ni berpunca daripada satu individu yang kita maksudkan tu lah nombor satu dalam negara kita ni. Kalau Abang nak jawab lah. Kenapa pula saya tak nak jawab? Nozal memanggil saya Abang. Saya satu-satunya orang tua yang punya banyak nak angkat. Kiri kanan dia nak angkat ni. Punca dia kata. Dia semuanya ada punca. Kebangkitan umat bermula dengan seorang manusia, kejatuhan sebuah negara kerana seorang manusia, kerosakan sebuah negara juga bermula dari seorang manusia. Jadi antara sebab, contoh pertama, selama ini saya adalah walaupun saya non-partisan, saya dan Nozal ini kita penulis yang non-partisan, tapi kerana kita mempunyai tanggungjawab, siapa juga yang menjadi kerajaan, kita support kerajaan. Kita support kerajaan, bukan pemimpin. Seperti saya dah tunjukkan, pemimpin dah pergi, Dato' On dah pergi, Tengku Abdul Rahman dah mati, Tengku Abdul Rahman dibuang. Macam mana jatuhnya Tengku Abdul Rahman? Cuba baca buku Dosa-Dosa Cik Dad. Cik Dad ni satu orang yang sangat hebat, yang tu kita tak boleh nafikan. Kalau zaman dia belum dikenali sebagai seorang politician, dia boleh turunkan Perdana Menteri yang pertama, Tengku Abdul Rahman, anak raja yang berpengaruh. Hebatlah dia. Dia boleh jatuhkan dengan surat. Dulu saya pernah label Dr. Mahathir ni sebagai bapa surat layang. Jadi kita semua belajar jadi bapa surat layang. Yang surat layang naik bapaknya Mahathir. Ya kan?
Dan kita tengok tahun ni kita somehow terpengaruh juga dengan apa nama Luna Cina ni. Tahun ni tahun anjing. Dan Nurza kata kali ni perang politik ni kecil. Itu pendapat Nurza. Semua orang ada hak memberi pendapat. Kepada saya, pilihan raya kali ini ialah mother of all election. Ibu kepada semua perang-perang politik yang pernah ada. Kerana saya dah 50 tahun menulis daripada zaman Tengku Rahman hingga hari ini. Bukan baru. Saya mengenali Tengku Rahman, Tun Razak, Husin On, Tun Husin On, kemudian datang Mahathir, Pak Lang kawan saya, kan? Lepas tu lepas Pak Lang Najib dan 6 Perdana Menteri. Tapi kita belum pernah ada seorang Perdana Menteri yang tidak disenangi oleh hampir seluruh rakyat Malaysia. Hampir. Terutama generasi Y. Saya rasa kenapa Mahathir menjadi seorang apa yang saya katakan ikon ini? Kenapa? Orang kena tanya tu. Kenapa golongan muda walaupun sebenarnya dia tak peduli sangat. Dan dia ramai-ramai ni berapa persen daripada generasi Y yang bersama-sama dengan Dr. Mahathir hari ini yang mengundi? Cuba kita tanya. Berapa persen? Tak ada. Tanya dia pernah mengundi, dia kata tak ada. Right. Tapi kerana golongan muda mahukan seorang hero. Right. Jadi tak ada pilihan, tak ada orang yang berani menentang Najib. Maka mau tak mau, suka tak suka, kita pilihlah Dr. Mahathir. Right? Kerana yang boleh matikan anak dia macam bapak kucing makan anak kucing, mesti makan kucing juga lah. It takes a person to create a monster to kill a monster. Jadi dari segi ni kita nampak dan orang percaya bahawa Mahathir akan matikan Najib dan bergantung pada orang ramai yang akan menentukan. Dan 2 buku dan saya tahu hari ni orang tak baca buku, saya pun tak kisahlah. Tak baca buku tak apa, tapi sekurang-kurang dia kena tahu kenapa dia mesti pilih Mahathir dan kenapa dia mesti buang Najib. Why? Your next question. Saya pergi ke selatan tanah air, ke timur tanah air, ke utara tanah air. Saya tengok saya berjumpa dengan orang Felda. Dia bercakap satu susuk je. Macam sebenarnya saya tulis untuk keluaran yang baru ni, saya tulis ni. Tak ada lain yang dia hormat selain susuk bernama Najib. Saya pergi sana, orang tak kata BN tak bagus, orang tak kata PH bagus. Mana? Dia bercakap, dia kata satu susuk tu je. Saya pergi mana, dia kata orang tutup TV kerana dia. Kata penonton Felda marah kerana dia. Dia tak kata BN gambar, tapi ini susuk yang baru dikatakan oleh rakyat di bawah terupi ni. Dia bercakap benda yang sama. Ini yang latest lah, yang baris pasaran sekarang. Jadi saya rasa ini pendapat personal pendapat saya kalau kita suruh Najib turun, mati balik hidup dia takkan turun. Ya kan? Mati balik hidup. Saya teringat saya jumpa seorang menteri besar. Saya tak mau sebut nama menteri besar tu, kawan saya. Saya pergi nak interview dia kerana dia kata dia dah nak berhenti. Kan? Tapi konon dia cakap kepada saya, "Babe," dia kata. Cuba kau tanya Tok 4 kat kampung kau tu. Tok 4 je. Tahu Tok 4? Ini bukan Pengulu tau. Bukan. Ketua kampung yang kecil. Dia nak tak berhenti jadi Tok 4? Tak mau dia. Habis kau ingat aku ni yang dah jadi menteri besar ni nak berhenti ke? Right? Pasal apa aku nak berhenti? Ya tak? Habis kau nak suruh Najib berhenti. Kau ingat Najib nak berhenti ke? Kau ingat dia tak tahu apa akan jadi pada dia kalau dia berhenti? Right? Alright. Jadi astagfirullahaladzim. Sebentar, saya dah bacakan phone ni. I'm on live TV. I'm on live TV. Sorry, I should on the phone. Sorry.
Ada satu soalan komen yang tanya KJ tak boleh jadi PM ke? Hari ni kita tak cakap pasal KJ lah. KJ ni budak-budak lagi. So dia tunggulah dulu. Ingusan. Ha? Ingusan lagi. Bagi saya KJ ni harus melalui SITAT dulu. Baru ketua pemuda nak jadi. Inilah masalah dalam politik Melayu ni. Semua orang fikir dia layak jadi menteri. Habis apa jadi dengan orang sini? Macam mana dengan Isyamuddin? Isyamuddin pun nak jadi Perdana Menteri. Kan? Najib nak Isyamuddin jadi Perdana Menteri kalau boleh lah. Kan? Politik hari ni politik keluarga. Ya kan? Semua orang kalau bapak dia Perdana Menteri, anak nak jadi Perdana Menteri. Nak jaga hati, nak jaga keselamatan diri. Itu yang sebenar-benarnya. Jadi bilang kerja tunggu dulu lah. Ya kan? Nanti sampai masa kan bila Tuhan kata dia layak jadi menteri baru dia boleh jadi. Yang menentukan siapa nak jadi Perdana Menteri ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak degak dia Allah tak adil. Kita kena ingat bahawa manusia merancang. Man proposes, God disposes. Tapi Tuhan juga merancang. Rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Dan orang-orang yang strong supporter UMNO yang hari ini berdiri atas pagar, dia tak tahu apa nak buat. Kerana orang yang duduk dalam UMNO, kalau saya boleh gunakan, sebenarnya tak patutlah kita gunakan makan dedak. Itu tak patut kan. Bukan semua orang makan dedak. Salah kalau kita menyalahkan ini semua senyap kerana makan dedak. Mereka ada tanggungjawab bagaimana nak menyelamatkan parti. Kan? So itu tanggungjawab dia. So menyalahkan keseluruhan orang UMNO kerana tak berani buang Najib itu tak betul. Ini macam masalah tikus dengan kucing. Kan? Jadi mana ada kucing yang berani letak loceng tikus yang berani letak loceng dekat leher tikus. Jadi bila kucing datang, tikus semua tahu. Hari ini rahsia semua orang dalam UMNO ni Perdana Menteri tahu. Ya kan? Kerana Menteri Keuangan pun Muhammad Najib. Kalau kita minta dengan Muhammad Najib kata nanti dulu. Saya kena jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri siapa? Najib juga. Bukan dua orang yang lain. Jadi kalau dia Perdana Menteri, dia Menteri Keuangan, sepupu dia Menteri Pertahanan. Ada satu soalan daripada Dalalin Muhammad Saleh tanya kalau Najib turun, orang akan undi BN ke? InsyaAllah. Kerana orang tidak pernah memusuhi BN atau musuhi UMNO. Kerana kerajaan ni dah lebih 60 tahun. Dan kita mengada stability. Kan? Orang dulu mula-mula tak berkenan dengan bini Najib lah. Pada mulanya. Kan? Lepas tu, tiba-tiba orang hilang. Dia punya benci pada bini Najib ni. Dia berubah pada Najib. Ya kan? Jadi masalahnya sekarang ni orang memikirkan apakah negara akan selamat bila Najib dah tak ada. Dia punca air yang keruh di hulu. Ini peribahasa Melayu takkan jenis di hilir. Kekotoran yang ada di hilir sana sini sebab air yang kotor di hulu. Air yang ada pada Perdana Menteri yang merosakkan semua imej yang ada pada ni. Itu sebabnya saya kata kan ke mana hujung nasib Najib Razak ni? Kerana ikut teori Rahman, his days is gone. His days are numbered. Right? Rahman, dia start ikut Rahman. Seorang Perdana Menteri yang bersifat Rahman. Ada ihsan. Kau nak bersifat dengan Tun Razak. Dia pun Tun Razak orang yang baik. Hussein On seorang yang sangat strict tapi baik. Mahathir dia dah beri 22 tahun. Ya kan? Apakah sekiranya kita tak undi Mahathir, maka negara ni akan hancur. Apakah bila Mahathir nanti umur dah macam tu, dia duduk 2 hari, di tangan Tuhan. Ya kan? Tapi bagi saya, ya kan, kalau boleh, Najib seorang turun sudahlah. Kan saya fikir kalau dia turun, dia lebih baik daripada dia duduk kat situ. Kalau dia sayangkan bangsa Melayu, kalau dia sayangkan UMNO, dia turun. Dan dia berani menghadapi apa juga cabaran. Kerana yang saya tahu, saya dah tulis tentang Najib ni tahun 82. Najib ni seorang yang bertuah
di permulaan hidup dia. Di permulaan hidup. Jarang orang anak Perdana Menteri akhir jadi Perdana Menteri, jarang. Dia nasib baik tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Semua tu dah tulis dalam buku ni ada. Tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri, bapak dia mati. Ya kan, jadi menteri besar. Dan dia naik. Dan dia belum pernah menghadapi ujian. Hari dia menghadapi ujian. Right? Dan kita melihat ujian yang ada ni terlalu berat untuk dia. This is the heaviest. Yang masalah yang terbesar yang dihadapi olehnya. Kalau saya berserah pada Allah SWT. Lagi satu soalan daripada Muhammad Sabri. Apa nasib PAS selepas pilihan raya? Rugi atau untung tak join Pakatan Harapan? It's a good question. Dia PAS ni begini. Orang kena tahu macam mana permulaan PAS ni. Tahun 51, bila Haji Muhammad Fuad kalah dengan Tunku Abdul Rahman, ya kan? Dia bawa keluar ulama-ulama dalam UMNO ni, akhir tertubuh PAS, ya kan? Maka tertubuhnya PAS, disebabkan ketika itu orang support, yang membuatkan Malaysia merdeka ni adalah daripada sekolah-sekolah kampung, sekolah-sekolah di dulu tak ada tahfiz lah, kita katakan sekolah pondok, ulama pondok, ulama pondok support. Dan hari ni kan, saya pernah menulis memberitahu kekuatan PAS dulu masa ada Tok Guru Nik Aziz, a spiritual leader, yang dihormati, dimuliakan, ya kan, hingga ke akhir hayat dia. Hari ni orang tak ada confident dengan Haji Hadi sebab tu tertubuhnya amanah, ya kan. Dan saya fikir PAS ni is the past lah. Itu pendapat saya. Saya fikir PAS dah masa dia dah berakhir. Kerana orang Melayu nari dia tak nak bercakap pasal Islam lah. Kita tanya golongan luar nari, terus saya cakap lah pasal Islam, ya kan. Melayu dan Islam tu dah dia tak berakhir. Kerana orang-orang di luar persekutuan tanah Melayu atau Melaya ni, ya kan, contoh di Sarawak ke misalnya, ada Iban, ada yang lain-lainnya kan, ada Bidayu dan sebagainya. Mereka tak mau jadi Melayu, kerana bila jadi Melayu kena jadi Islam, ya kan. Dan dia orang ada budaya dia sendiri kan, dia ada fahaman dia sendiri, dan kita dah susah nak pakai perkataan Melayu lagi, right? Dan PAS pun nak pisahkan antara Melayu dan Islam. Sekarang dia tak payah pisahkan, dah terpisah dah Melayu dan Islam. Ada siapa question dari luar atau tak ada tanya? Pasal mungkin dalam sekitar seminggu, 2 minggu atau beberapa bulan ada khasnya di kalangan Gen Y ni, ada yang cuba menggerakkan gerakan dia panggil undi rosak. Dan mungkin kali ini kali pertama yang secara serius benda tu berlaku di merebak di kalangan orang-orang muda. Bagaimana pandangan Pak Habib? Adakah undi rosak ni akan meninggalkan kesan? Adakah dia akan menjadi sesuatu yang akan ada manfaat atau dia akan menjadi senjata makan tuan? Dia gini, masalahnya untuk apa kita rosakkan undi? Berarti kita dah tak percaya dengan demokrasi. Ya kan? Kalau kita percaya dengan demokrasi, kita kena pergi mengundi. Ya kan? Kerana kerajaan yang ada ialah kerajaan demokrasi, the government of the people, by the people, for the people. So if the people does not vote, berarti dia dah bukan rakyat negeri ni lagi. Dia tak ada tanggungjawab. Kita mesti ada sense of responsibility and the sense of belonging. Dalam Islam dikatakan hubbul watan minal iman. Ciptakan negara itu sebagai iman. Tanda kita ciptakan negara kita ialah kerana kita terlibat. Okay, kita at least kita berani ambil risiko. Dan yang akan tanggung bukan generasi D dewasa atau generasi tua, tapi yang akan menanggung apa yang kita buat hari ini adalah generasi yang akan datang. This has got nothing to do with my generation, because we are growing, you are growing. So orang yang buat ni kerana mereka mudah terpengaruh dengan media baru, kan? Mereka dah tak membaca, mereka dah tak dengar orang bercakap, ya kan? Kita kena ingat bahawa negara kita ni satu-satu negara yang mengamalkan demokrasi. Kita berhak memilih. Dan saya fikir masalah yang pertama yang berlaku ini, semua orang nak jadi penulis. Semua orang menulis dalam blog. Tapi kita bertanya,
apakah penulis itu seorang pemikir? Kalau penulis bukan seorang pemikir, dia menulis apa yang dia tak fikir. Dia ikut emosi. Dan bila semua orang ikut emosi, dengan amarahnya, apa akan berlaku pada negara kita? Dan siapa yang akan rugi? Do I answer the question? Okay, bagi pendapat Abah sendiri, Okay. kenapa Tun Dr. Mahathir melawan Najib Razak? Adakah diorang sendiri mempunyai konflik peribadi ataupun sebaliknya? Dia macam ni. Okey, Mahathir boleh kata, saya tak nak, saya berjuang ni bukan kerana saya nakkan anak saya jadi Perdana Menteri. Itu cakap dia. Ya kan? Mungkin cakap lain, hati lain. Dan kalau dia tengok anak Tun Razak boleh jadi Perdana Menteri, anak Tun Hussein Onn boleh jadi Menteri, ya kan? Kenapa anak dia tak boleh jadi? Jasa dia jauh lebih besar pada jasa. Contohnya pembangunan yang ada kat Malaysia ni, ada Twin Tower, ada KLCC, ada Putrajaya. Itu semua Mahathir buat. Ya kan? Mahathir seorang legend. Dia dah tak perlu buat benda yang dia buat sekarang ni. Kerana dia nak buat benda sekarang ni, dia bergaduh dengan Najib. Saya rasa mungkin ada personal agenda. Ya kan? Kerana mungkin Najib tak nak dengar cakap dia. Najib tak ikut cakap dia. Mahathir ni kalau orang tak ikut cakap dia, bahayakan diri sendiri. Ya kan? Saya takkan kata nak Mahathir seorang penentang bidah. Tapi Soalan. itu soalan. Ada soalan daripada Generation Y. Okey. Okey, tolong tanya dia kata, apa yang Mahathir perjuangkan untuk orang Islam untuk PRU kali ini? Okey. Dia macam ni. Daripada awal lagi saya ingin nak jawab daripada awal lagi. Mahathir ni dia perjuangkan secularism. Dia tak cakap macam Islam. Masa zaman Mahathir berlakunya di Kedah, Ibrahim Libya dibunuh, Mamali, Arkam mati di zaman Mahathir, dan Istek oleh Prof Najib Alatas. Tutup. Dia macam dendam dengan Prof Alatas bila Prof Alatas, Profesor Tan Sri Profesor Najib Alatas bercakap kenapa nak apakah dengan memberhentikan Prof Najib berarti nak menutup, dia bilang tak. Tapi bila Prof Najib dah tak ada kat situ, automatik ni tutup. Dan kita tahu selama ni bahawa kita tak nampak Mahathir sebagai seorang pemimpin Islam. Kita tak nampak. Jadi pada saya, ego Mahathir ni besar sangat. Bila seorang egonya terlalu besar, dia merasakan UMNO yang ada ni, UMNO dia punya, kan? Bukan orang lain punya. Kerana masa zaman dia, UMNO yang asal mati. Zaman dia jadi Perdana Menteri. Ya kan? Dan dia dah tengok kekuatan dia. Ketika itu semua jeneral-jeneral yang ada dalam tim B, saya terlibat sama. Baca buku saya Challenger, siapa lawan siapa, yang mana saya kena su dengan Tun Musa Hitam. 1.5 juta. Itu yang terbesar pernah berlaku. Mahathir dah dapat UMNO. Dia mula-mula dia kena buang dari UMNO kerana nak aturkan Tengku. Dia bahagia dia aturkan Tengku. Kemudian dia berjaya matikan UMNO yang pertama. Dia dah dapat UMNO dia sendiri. Dan dia berjaya matikan Anwar Ibrahim. Ini kalau dia boleh matikan Najib ni, benda kecil saja, bukan benda besar. Kalau dia boleh, Anwar ketika itu sangat kuat, Musa Hitam, Tengku Razali semua kuat. Mahathir sampai ke level yang mana dia merasakan siapa pun tak boleh kalahkan dia. Umur dia dah 90 tahun. Sepatutnya duduk kat rumah lah. Biarlah anak dia go to the ground. Kasi anak dia lah lawan dengan Najib. Bukan dia nak melawan dengan Najib. Bapak bergaduh dengan anak. Memanglah kalau dia menang, orang akan salahkan Najib. Kalau dia kalah, kan, orang juga akan salahkan Najib. Kerana kata, Najib dengan orang tua pun kau nak bergaduh. Dia ambil kesempatan yang ada ni hari. Perbuatan dia hari ni saya nampak tidak Islamik. Ada satu soalan daripada saudara Kamarul Zaman. Apa nasib Anwar Ibrahim selepas PRU 14 nanti? Anwar Ibrahim ni seorang pemimpin yang baik daripada start mula lagi. Dia ada pengikut dan dia sentiasa ada di hati orang kerana dia seorang yang berani.
dia seorang hero. Macam saya katakan, Mahathir jadi hero NAI kerana dalam UMNO tak ada hero. Dalam PAS tak ada hero. Dalam parti-parti yang lain tak ada hero. Ya kan? Yang jadi hero sekarang hero tua lah. Macam Anthony Quinn lah. Ya kan? Orang dah tak tengok muka handsome, dah tengok apa kan? Berkedut ke, kecut buruk ke, yang penting nak jadi hero. Ya kan? Dan Mahathir tahu yang mana perang ni, perang tahun anjing ni is a dog dog fight. Dog eat dog. Ini pada bahasa Inggeris. Anjing nak makan anjing. Kan? Kalau anjing makan babi tak apalah. Benda sama-sama haram kan. Tapi anjing makan anjing tak elok saya rasakan. Dan dia tahu kelebihan yang ada dalam dalam diri dia. Dia kerbau tua. Kerbau tua ni lawan kerbau muda ikut mana pun kerbau tua pasti menang. Itu dia, for sure. Right? Okey, ada soalan dia tanya ni je, simple. Dulu siapa yang kenakan Anwar sangat? Siapa yang kenakan Anwar kalau bukan Mahathir? Siapa yang tangkap Anwar masuk ganjil kalau bukan Mahathir? Ketika itu juga orang UMNO semua bersama dengan Mahathir. Kenapa sekarang bila orang UMNO bersama dengan Najib kita marah, kita kata dia orang yang makan dedak? Apakah orang di zaman Mahathir tak makan dedak? Siapa masukkan mula-mula masuk Anwar dalam jail? Kita tanya, siapa yang bawa Anwar masuk dalam UMNO? Supaya kalau UMNO masuk PAS, kalau Anwar masuk PAS, UMNO mati. Tapi bila Anwar sampai ke puncak, Anwar dimatikan supaya Anwar tak jadi Perdana Menteri. Tapi zaman dia sampai di Kuala Pencen, diganti oleh Pak Lah. Pak Lah pun dimatikan juga. Sampai bila kerja kita nak mematikan seorang Perdana Menteri secara ini? Okey, satu lagi Pak Habib, soalan dia bertanya tentang antara benda yang menjadi persoalan, macam mana boleh sampai, walaupun tadi Abah ceritakan pasal Mahathir lah yang bertanggungjawab masukkan Anwar ke dalam, macam mana sekarang Anwar boleh rela bekerjasama dengan Mahathir, dan itu menimbulkan persoalan. Kalau sama ada Mahathir itu pemfitnah ataupun Anwar benar-benar lakukan apa yang dilakukan dan dia menerima tuduhan itu. Dia macam ni, kita tak mau sebutlah benda-benda yang sudah-sudah. Kita dah kesian lah tentang Anwar ni kan. Apa pun saya tak nak bercakap benda yang negatif tentang Anwar. Anwar seorang pemimpin yang baik. Dia telah buktikan dia seorang menteri kewangan yang baik, seorang pemimpin yang baik, ya kan? Kita suka tak suka, kita percaya pada qada dan qadar. Kita kena percaya kepada Allah SWT, dan kita kena percaya bahawa setiap manusia ada kelemahan dia, ya. Tapi kerana dia fikir hari ini, ya, lepas Mahathir, siapa yang masukkan Anwar dalam jail? Dalam kerajaan siapa? Bukan Najib yang masukkan Anwar dalam jail ke? Kenapa Najib nak masukkan Anwar dalam jail? Padahal dia sama-sama dalam pemuda. Anwar ketua pemuda, Najib ketua pemuda. Yang masukkan jail itu. Sekarang ni saya tak fikir Anwar nak jadi Perdana Menteri, kan? Dia pun dah cukup lah masa nak jadi Perdana Menteri, ya kan? Tapi yang kita fikirkan hari ini ialah Anwar terpaksa bersama-sama, right? Tanya pasal roket, roket masuk. Tanya pasal kenapa dia masuk Anwar. Kenapa dia masuk? Patahkan dia. Okey. Saya rasa soalan ni patut ditanya, ya. Kenapa Lim Kit Siang, Lim Guan Eng sanggup bersama-sama dengan Mahathir, patah roket, kerana dia tak perlulah lagi nak naik ke bulan. Bulan dah tak ada lagi, dah hancur. Bulan dah kesiangan, ya kan? Dia tak perlulah naik atas bulan, dan dia terpaksa masuk bersama Mahathir. Apa yang dia perjuangkan selama ni nak matikan UMNO, Mahathir akan matikan UMNO. So biarlah tangan-tangan membunuh UMNO ni di tangan Mahathir. So sejarah akan katakan Lim Guan Eng, Lim Kit Siang pandai, ya kan? Mahathir bodoh, ya kan? Orang menganggap Lim Kit Siang dan anaknya bodoh, pergi patahkan roket, masuk dengan Mahathir, right? So kita bertanya dengan diri kita sendiri, siapa bodoh, siapa pandai, right? Okey, soalan. Kalau macam tu, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri kalau dalam keadaan macam ni?
kalau kita ikut hierarki, pasal UMNO ni selama ni ikut hierarki timbalan Perdana Menteri akan menggantikan Perdana Menteri. Sebenarnya jawatan timbalan Perdana Menteri itu tak ada. Yang ada ialah timbalan Soalan tadi ni baru dia jawab. Masa Mahathir letak jawatan Perdana Menteri, dia panggil Pak Lah, dia panggil Najib. Dia berbincang nak mata, dia kata lepas dia resign, dia kata dia nanti dia kata Pak Lah jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas Pak Lah berhenti, dia kena ambil Najib. Lepas tu kenapa kan proses peralihan sama tu tidak dibuat pada zaman Najib ni? Maksudnya Najib panggil Zahid, panggil Isyamuddin, dia senior dalam LMT. Dia kata you selepas ni kata air tak jawatan kata Zahid. Lepas Zahid Isyam. Sebab kata proses anak-anak berbincang sebab dia dalam satu parti kan. Sebab kita bukan apa, kita nak berpegang parti kita musnah buat apa. Kita tengok UMNO dan BN ataupun UMNO ni satu organisasi parti yang ada cawangan dia, bahagian dia ada. Kita boleh refer dengan cawangan kan. Sebaliknya PKR ni ranting pun tak ada. Lepas tu PAS pun tak ada. Dia panggil kawasan. Jadi saya nampak kan kalau nak bandingkan semua parti, bukan saya berpihak pada parti BN, dia lengkap. Dia ada di bawah tu ada cawangan dia, bahagian dia semua ada kan. Jadi kenapa kan satu proses paling kuasa, maksudnya yang betul-betul selesa, tenang bagi semua orang macam Najib bagi ni kan. Dia umum dia kata kalau BN menang dia letak jawatan. And then dia kata Zahid akan ambil alih, take over dia punya jawatan dia kan. Dan dia boleh bincang, dan Zahid ni antara macam pemimpin yang terlalu setia pada Najib. Dia takkan bunuh bos daripada belakang semua kan. Kenapa proses yang sama tu yang pernah dilakukan oleh zaman Mahathir dulu kita bawa ke zaman sekarang ni? Kita tak mahu. Negara kita hancur, kestabilan negara kita ni rosak semua kan. Kerana kita tak boleh berharap pada sebuah kerajaan sebelah sana tu. Kita tak tahu. Tak nampak lagi kalau dia pernah jadi kerajaan. Yes. Jadi sekarang kita nampak dia kuasa je. Apa agenda untuk rakyat tak ada. Tapi UMNO ada. Apa agenda untuk bangunkan negara? PKR tak ada, tapi UMNO ada untuk sejahtera, untuk harmoni. Jadi saya rasa kerana konteks hari ni, saya kata minta pandang apa lah. Apa salahnya dia kata kita beralah kata setapak ke belakang demi kebaikan agama, bangsa dan negara kita tadi kan. Buat apa kata kita tengok Timur Tengah dah hancur, Afghanistan dah hancur, kerana apa? Satu je, tak bersatu. Jadi kenapa kita gunakan formula sama ni? Pasal ikut negara lain lah kata Islam tu dalam tak dah. Islam tu dalam Islam tu semua. Semua dah ada dalam Quran tu, semua dah ada. Dunia akhirat semua dah ada. Termasuk unsur-unsur perpaduan pun ada dalam Al-Quran tu. Kenapa kita tak bersatu macam tu? Maksudnya proses peralihan kuasa yang kata yang win-win solution, semua menang. Maksudnya pembangkang biarlah kita banggalah pembangkang ada pembangkang yang kuat kat negara ni, tapi pada masa yang sama kita ada kerajaan yang kuat. Macam bukan semua Mahathir, bukan semua Najib buat, tak betul ada. UTC kan. Saya pernah ada kata buat IC tengah malam, pukul 9 malam. Dulu tak ada. 24 hours kan. Jadi bukan semua Najib buat tak betul, ada yang betulnya. Jadi macam YNDB, bukan masalah YNDB, kita maklum rakyat di bawah ni tak dapat penjelasan yang benar daripada bawah ni, masih penjelasan daripada atas tu tentang apa YNDB tu kan. Sebab Datuk Musa pernah masuk dalam surat khabar, tapi orang tak surat khabar tak ambil kan. Dia kata kenapa Najib minta dimaafkan? Dimaafkan maksudnya dia berhenti tanpa cas. Maksudnya dah sudah-sudahlah dia kata kan. Kita orang Islam ni, dia kata orang Islam ni mudah memaafkan. Buat apa kata kerana apa? Kerana benda-benda macam tu dia kata negara kita hancur. Kita tengok Syria, kita tengok Rohingya kan. Rohingya pun dah negara pun dah hancur kerana apa? Terlalu berebut kuasa. Lepas tu hal-hal agenda rakyat di bawah ni. Rakyat di bawah ni tak ambil peduli. Dan Najib pula kata kegagalan dia mempunyai sebuah kerajaan yang kerajaan yang orang bawah tak dengar arahan dia. Dia cakap katanya tak sampai. Dia cakap nak bagi anak muda sekian bilion duit kan, dia kata duit tu tak sampai kepada matlamat anak muda tadi. Apa ulas macam tu. Okey. Ulas. Dia macam ni ya. Sebenarnya daripada awal lagi saya dalam buku saya sebelum ni saya dah tulis ya kan, iaitu negara ni akan aman, negara ni akan selamat jika Najib jika Najib dia senang aja. Orang Melayu ni adalah macam seperti kita ambil kata-kata Mahathir Melayu mudah lupa. Kita pinjam perkataan tu orang Melayu akan lupa dan memaafkan. Kalau Presiden Amerika banyak buat salah, bila dia berhenti dia tutup cerita dia. Ya kan? Semua Presiden Amerika banyak buat salah, tapi bila berhenti kita okey,
kita ikut hierarki, kita ikut UMNO selamanya, bukan ikut hati kita, bukan kerana kita fikir kalau sekiranya bukan sepupu dia Hishamuddin yang jadi Perdana Menteri, dia akan ditangkap, dia akan masuk penjara dan sebagainya. Saya dah kenal Zaid Hamidi ni masa dia mula-mula lagi jadi setiausaha politik Najib, masa Najib Menteri, kalau tak silap, Belia dan Sukan, kemudian Menteri Pertahanan, dan dia satu orang yang sangat taat, macam mana taatnya Tok Mat dengan Dr. Mahathir dulu, tapi akhirnya Tok Mat juga jadi mangsa, kan? Kita dah tengok berapa banyak orang yang jadi mangsa Dr. Mahathir, pertama antaranya Tok Mat, ya kan? Jadi kita tak, ini orang mempunyai kelayakan, orang ni ada asas agama keluar itu, kan? Kerana Malaysia ni sebuah negara, fikir bukan senang jadi Perdana Menteri, siapa pun kita letak jadi Perdana Menteri mesti ada buat salah silap, ya kan? Bukan senang nak jaga 3 bangsa dalam satu waktu, bukan 3 bangsa dan kaum yang ramai, dan semua orang macam-macam minta, ya kan? Dan kita tahu pilihan raya dia tu nak duit, dia ni nak projek, semua nak projek, orang hari ni makin hari makin tamak, makin hari makin tamak, dan macam mana dia nak menyelesaikan masalah tamak orang dalam parti dia sendiri, orang yang orang kata lidah bercabang, teruk, pembohong, orang yang munafik, orang yang tak ada ihsan. Jadi saya rasa untuk penyelesaian ni, Najib beritahu orang ramai, kan, masa hari penambahan calon, saya dah dengan rela hati, saya ingin timbalan Perdana Menteri saya, Datuk Zaid Hamidi, sebagai timbalan Presiden UMNO akan menggantikan saya sebaik kita menang pilihan raya ni. InsyaAllah PN akan menang. Ada lagi tak ada? Ada lagi 2 soalan. Satu daripadanya pertama berkenaan dengan teori Rahman. Sebab sekarang ni dah habis pada end tu. Dan orang kita ni memang suka pada mitos-mitos begini. Okay. Adakah bermakna habisnya teori Rahman tu berarti habisnya kepimpinan Melayu? Tidak. Kerana kepimpinan Melayu ini adalah kepimpinan Islam. Kerana Melayu itu Islam, walaupun banyak Melayu dah tak nak jadi Islam, tapi kepimpinan Melayu adalah Islam. Jadi selepas habis Rahman, ya kan, dia start balik dengan A lah, Ahmad Zaid Hamidi lah. Lepas tu kita start satu teori yang baru, ya kan. Orang pada mulanya bila saya cakap tentang teori Rahman, banyak orang kata saya gila. Dan orang pun bila tengok buku saya, banyaknya orang kita ni suka menghukum, judgmental, hukum itu, hukum ini, dan merasakan mereka Tuhan, belagak macam Tuhan. Jadi kita jangan menghukum. Awak baca buku kedua-dua ni dan awak akan terfikir, right? Kalau Najib baru umur 60 tahun, Mahathir dah umur 90 tahun, kita timbangkan pasal Barisan Nasional, timbang Najib belum pernah keluar daripada UMNO, Mahathir dah 3 kali keluar UMNO, ya kan? Kau dalam Islam, keluar dari Islam dah murtad, ya kan? Untuk apa dia keluar, kan? Kenapa dia perlu keluar dari UMNO? Kalau dia betul ikhlas untuk menyelamatkan Malaysia ni, dia duduk dalam itu, kan? Dia bawa anak dia keluar. Saya fikir kita minta supaya bila Najib memberi istiar bahawa dia akan bersara Datuk Ahmad Zaid Hamidi sebagai pengganti dia, dan dia minta Zaid Hamidi mengambil Hishamuddin sebagai timbalan, orang akan terima. UMNO tak akan berpecah, ya? Tapi kalau dia terbalik nakkan juga Hishamuddin jadi Perdana Menteri, Zaid, UMNO akan hancur, because akan jadi lagi satu perang dalam UMNO, kan? Jadi kalau Najib sayangkan UMNO, sayangkan orang tu, kerana dia kata rakyat didulukan, bukan anak dia, bukan sepupu dia didulukan. Rakyat berarti siapa juga ahli UMNO ni adalah rakyat, ya? Dan majoriti orang Melayu 40%-nya dalam UMNO, 20% dalam PAS, itu pun dah pecah 2, 10% dalam PKR. Dari segi majoriti, UMNO masih mewakili Melayu. Dan UMNO ni sebuah parti yang 40 lebih persatuan, pertubuhan disatukan. That's why it's named United Malay National Organisation. Tengok, Mahathir sanggup pecahkan 40 persatuan satu untuk pergi kepada orang yang belum tahu apa akan jadi negara. Sedangkan dia tahu pembangunan negara ini dimulakan oleh dia sebagai Perdana Menteri, Perdana Menteri Barisan Nasional. Patut dia kena fikir benda tu. Mudah-mudahan. Ada lagi satu soalan.
orang banyak cuba bandingkan ataupun kaitkan di antara PPBM seperti mana yang Tun M cuba bawa sekarang ni dengan semangat 46. Dan tak kala itu pun memang kiranya dua-duanya orang-orang yang sama daripada dalam UMNO buat dua parti lah, sehingga sekarang ada Bersatu dan ada UMNO. Cuma ada setengah daripada pemain-pemain yang zaman tu yang kita katakan maksudnya sekarang ni macam suam-suam, tak tahu dia ke mana. Contohnya Tengku Razali dan juga Rais Yatim. Adakah mereka berdua ni seperti yang ditanya salah satu daripada yang live dengan kita tu, kenapa mereka tak ambil peluang untuk mengikut PPBM untuk bersama Tun Mahathir sekarang, Tengku Razali dan Rais Yatim? Jawapan saya senang, saya dah tulis dalam buku saya sebelumnya. Kalau Tengku Razali ni nak jadi Perdana Menteri, masa saya tulis buku Siapa Selepas Musa, dia lawan Musa Hitam, dia kalah. Konon dia cuba lagi bertanding, dia kalah. Ya kan? Tengku Razali ni dah tertinggal bas, tertinggal bot. Berhentilah berangan nak jadi Perdana Menteri. Ya kan? Dan orang dah tak senang dengan golongan di Raja ni. Maaf cakap contoh apa yang berlaku di Johor, bila Raja sibuk nak terlibat dalam politik, orang dah mula berani kurang ajar dengan Raja. Ya kan? Kalau dia nak jadi Perdana Menteri, masa Mahathir jadi timbalan masa Perdana Menteri, dia sepatutnya jadi timbalan Perdana Menteri. Dan Rais Yatim ni dulu dia keluar masuk semangat 46. Lepas tu dia bakar jambatan. Jadi manusia yang pernah bakar jambatan, manusia yang tak senang orang macam Rais Yatim ni, budaya dia, perangai tak elok ni, dia macam-macam boleh jadi. Ini semua jenis cicak mengkarung atau cicak yang boleh tukar warna tu. Ini Rais Yatim. Kan? Orang yang kita tak boleh pakai. Orang yang bukan Islamik. Dia kira kalau Mahathir menang, dia masuk dengan Mahathir dulu. Kalau nanti BN menang, Zahid jadi Perdana Menteri, dia akan cium kaki Zahid. Manusia dua tak ada maruah ni, tak payahlah kita nak fikir-fikir pasal dia, buang masa lah. Jadi pendapat apa rakyat Malaysia sebenarnya tidak berpuas hati dengan pemimpin atau kepala, bukan sesebuah parti. Apa yang Koko cakap tu dan tanya tu betul. Dia bukan tak suka dengan UMNO, ya kan? Kerana yang bawa UMNO tu pemimpin yang orang tak suka. Jadi kenapa kita mesti bakar kelambu kerana kita marahkan nyamuk? Sekarang ni senang aja. Pakai karen pemalam kita pasang buat nyamuk. Nyamuk tu lagi mati. Ya kan? Janganlah kita bakar kelambu. Janganlah kita bakar UMNO ni. UMNO ni parti keramat yang telah menyelamatkan orang Melayu. Orang budak-budak sekarang ni yang dapat duduk dalam universiti, yang yang dapat jawatan yang tinggi-tinggi. Ini semua kerana pemimpin UMNO sebelumnya. Ya kan? Kita kenanglah jasa baik orang, ya. Dan kita cari kesalahan kita, kan? Hari ni masalah satu jari menunjuk ke orang, jari lain menunjuk sendiri, ya. Macam saya katakan daripada awal tadi, Gen CY ni dia tidak tahu sejarah, ya kan? Dan saya bersedia, macam saya katakan, dalam UMNO ni ada yang baik, ada yang tak baik, bukan semuanya tak baik. Dan saya pun tak akan pilih semua orang. Kalau misalnya saya akan pergi, dan masa pilihan raya ni mungkin hari penamaan calon ni saya akan pilih pemimpin yang saya rasakan saya perlu support. Dia tak mestinya dalam BN atau mungkin dalam pakatan. Contoh kalau awak jumpa saya kat Muar misalnya lah, saya rasa ini orang muda yang patut kita beri dia peluang. Kita nak selepas ini kita jangan buang semua orang tua. Orang tua ni bagi garham. Kalau gigi busuk satu, kita cabut buang sudahlah. Ya kan? Jangan cabut semua gigi. Besok kita tak boleh ngunyah. Bila kita tak boleh ngunyah, perut kita yang sakit. Ya kan? So, fikirkanlah jangan siwa yang ada lagi. Tentang Rais Yatim tu kita lupakanlah dia. Dia pun yatim. Ya kan? Dia pun dah banyak kerosakan dia sepatutnya dah tak patut bercakap lagi dah. Dari segi moral dia dah tak ada moral lagi dah. Tak bercakap politik. Ya kan? Walaupun dia duduk di IUIA sebagai presiden, tak layak dia. Okey. Your question. Apa macam ni Pak? Saya nak Jilan. kita melihat manifesto negara hari ini berubah-ubah dan berbagai corak. So hari ini pada pandangan Pak Abi sendiri, siapa yang agaknya yang benar-benar layak untuk kita angkat menjadi PM kita untuk new generation? Kerana sekarang zaman semakin mencabar, dunia semakin berubah. So perubahan masa itu sentiasa berubah, tidak lagi masa zaman kita. So yang rasanya layak untuk memimpin negara ini siapa? Boleh kenalkan diri sendiri dulu boleh? Saya Dato' Azizah daripada majalah Business Kini. So saya juga adalah penulis sejarah mengenai Tun
dan juga Syed Ahmad bekas Governor Melaka. Jadi secara tak langsung saya boleh mengetahui sedikit sebanyak mengenai sejarah, dan saya juga adalah penulis dan wartawan. Pendapat saya, sebelum ni pun saya dah bubuh dalam buku-buku saya, kerana banyak anak muda lagi. Macam you pertanyakan, apakah kesempatan KJ nak jadi Perdana Menteri? Budak muda tusuk tunggu dulu lah, kan? Kalau bubuh masih ingor, jangan berangan lah. Kita ada orang yang lebih senior, kita ikut hierarki, supaya tak ada bergaduh, UMNO tak berpecah. Jadi bagi saya dah letakkan selepas Najib ialah Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Kerana kita akan tengok bila timbul yang hak, yang batil akan gugur dengan sendirinya. Keadaan sekarang ni orang tak dapat membezakan yang mana betul, yang mana salah. Orang memihak pada yang salah, dia rasa betul, dan dia menolak yang betul kerana dia rasa yang betul tu salah. So, yang lain tu dalam kabinet yang akan datang ni, biar Perdana Menteri tentukan sama banyak orang tua dan orang muda. Kerana orang tua ni ada kesabaran dia, pengalaman dia banyak. Kalau bubuh semua pada orang muda semangat dia tinggi, nafsu dia besar, dia macam-macam dah, kan? Kita bersama-sama kita lagi ada seorang pengarang politik yang pernah menulis UMNO PAS Itik dan Ayam, Rizan Tambi, bersama-sama kita. Kau tanya apa benda Rizan Tambi yang pernah memikirkan tentang masalah GMCY semasa dia menulis buku itu tahun 2002. Apa soalan Rizan? Okay, pertama sekali saya berterima kasih kepada Pak Syed Hussein Alatas membantu saya untuk menulis memberi rangsangan, dan juga tunjuk ajar. Jadi saya tidak begitu obses dengan mana-mana parti, tapi yang saya fikirkan ialah masa depan orang-orang yang macam saya, masih muda, masih mentah. Contoh, Abah telah hidup selama 78 tahun, Habib telah hidup 78 tahun, dan saya akan memerlukan hidup mungkin kalau dia 20, 30, 40 tahun, right? Jadi pada tahun 2002 atas kesedaran saya bangkitkan mengenai hilangnya kuasa majoriti orang Melayu di Malaysia. Saya jangkakan 2 kali term pilihan raya bahawa UMNO akan hilang hampir separuh dari kursi dalam parlimen, hampir, dan rupanya tanggapan ini terjadi kerana saya anggap kelemahan pemimpin Melayu itu sendiri untuk mencuri hati pengundi Melayu, memberi fokus kepada agenda mereka. Dan pada saya, pandangan orang muda, pemimpin lebih fokuskan berkenaan tekak dan juga kepentingan diri masing-masing. Pada hari ini itu yang kita perhatikan. Jadi baik di pihak pembangkang atau pihak pemerintah sekalipun, saya melihat individu itu hanya memikirkan kehendak individu dan bukan apa yang rakyat mahu. Saya tak lihat itu. Pada hari ini saya tak mau cerita panjang sebab Abah ulas lebih perfect, lebih lengkap berkenaan politik, tapi saya cuma tertarik, saya buat kerjasama dengan Habib yang mana kita melihat negara kita sekarang ni bercakaran. Jadi perbuatan bercakaran ini biasanya dilakukan oleh anjing. Jadi kaitan anjing pada tahun ini, kebetulan saya juga aktivis haiwan, aktivis di Persatuan Haiwan Malaysia. Baik. Jadi kerja bercakar-cakaran ni adalah kerja anjing bergaduh, sebab masing-masing anjing ini merebut teritorial atau wilayah. Jadi akhirnya anjing yang membesar sama-sama pun akan bergaduh kerana merebut 3 perkara. Pertama, wilayah teritorial, kedua, kuasa kejantanan, dan ketiga, betina. Itu sifat anjing. Jadi Aku, Anjing dan Manusia ini karangan saya dan juga Abah dan Abah Guide ini banyak memfokuskan mengenai perebutan teritorial, perebutan kuasa, dan juga sifat-sifat similariti antara manusia dan juga anjing itu adalah sama jika manusia itu tidak sampai ke martabat manusia atau insan kamil, manusia sempurna. Jadi pada hari ini saya cuma berpesan pada pemimpin yang bakal dapat kuasa, janganlah jadi pemimpin anjing. Sebaliknya, pimpinlah manusia, kerana saya sebagai manusia mahukan layanan dan juga kebaikan pimpinan itu sebagai manusia yang
kita berakal. Bukan, saya tidak mahu rakyat dan juga golongan macam saya dilayan dan dipimpin seperti pimpinan seperti manusia memimpin anjing. Jadi saya serahkan kembali, saya harap bacalah buku Aku, Anjing dan Manusia, mungkin ada sedikit kesadaran pada diri saya dan semua yang melihat mengenai sifat-sifat anjing. Dan tahun ni tahun anjing pada kalender lunar, kalender Cina. Dan cuma pendapat saya satu, seburuk-buruk anjing dan perangai anjing, mereka tidak rasuah, tidak tikam menikam dan saling bunuh. Jadi jadi orang, jangan jadi anjing. Ada satu soalan, apa pesan Pak Habib kepada pengundi yang first time yang bakal akan pangkah atau undi ni? Apa pesan Pak Habib kepada first time voter? Pesan senang je dah. Ya, kerana apa benda pun bermula dengan niat. Ya. Amal kita bermula dengan niat. Undi ni satu amal, undi ni satu ibadah. Ibadah tu bukan sembahyang, mengaji, puasa dan sebagainya. Tapi mengundi itu satu ibadah. Kerana tanggungjawab Jalan CY ini ialah memikirkan masa depan nasib dia. Kan, orang tua-tua ni dah tak ada fikir lagi. Nasib dia dah steady dah. Yang teruk ni nasib orang muda. Dan kalau saya seperti Dizan cakap, jangan jadi macam anjing merebut teritori, merebut betina, bergaduh, merebut kawasan, dan kalau dia tak ada kawasan, orang lain tak boleh masuk, ya kan. Tapi kan saya banyak benda yang boleh kita belajar daripada anjing. Pertama, anjing seorang yang amat taat dan setia. Orang yang di bawah pemimpin kena jadi macam anjing, taat setia. Anjing tak akan gigit tuan. Hari ini terjadi politik yang hancur ni kerana perangai orang bawah yang gigit tuan, yang tak taat, yang tak setia. Jadi kambing. Jadi kambing tu tarik. Aku tarik lagi. Jadi kenapa saya bersama-sama dengan Rizal kerana saya dah banyak tulis tentang manusia. Dan saya juga pernah menulis tentang anjing dalam buku saya Cabinet Everfull. Ada saya tulis pasal anjing. Jadi kita belajar daripada anjing. Kerana tabiat anjing ni banyak baik. Sebab itu ada anjing yang dimasukkan dalam syurga. Dan dalam kehidupan hari ini yang masyarakat kita rosak adalah disebabkan hilangnya ihsan dalam diri manusia. Manusia kehilangan ihsan. Islam, iman dan ihsan itu tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau Islam saja tidak ada iman dan ihsan, bila jadi pemimpin dia tak peduli dengan orang lain. Seorang pelacur dimasukkan ke syurga disebabkan dia ada ihsan dalam diri dia. Yang jadi rakyat marah hari ini kerana pemimpin hilang iman dan hilang ihsan. Yang ada cuma kulitnya Islam. Jadi sampai bila pemimpin, selagi pemimpin tidak ada ihsan, tidak ada iman, negara tidak akan aman. Untuk membawa kepada keamanan, jangan sampai kita loss of adab. Pemimpin hari ini kebanyakannya sudah loss of adab seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Syed Nagib Alatas. Loss of adab. Loss of adab membuat politik hari ini hancur. Jadi kembalilah menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang beriman, manusia yang ihsan. Kalau Islam itu misalnya Islam yang apa yang dikatakan ad-din oleh Prof Nagib Alatas, iaitu Islam secara keseluruhannya, a perfect way of life. Jadi saya fikir bagi generasi muda ini untuk menjadi orang yang berilmu, bacalah buku-buku yang baik. Antaranya buku-buku Islam and Secularism. Itu antara buku-buku Prof Nagib yang sangat baik yang kita perlu baca. Dan World View of Islam. Jadi jangan setakat ulama kita banggakan janggut. Kalau setakat banggakan janggut, Firaun ada janggut. Haman ada janggut. Saya ingat Habil Kabil pun ada janggut. Ya kan? Jadi jangan banggakan janggut, jangan banggakan sorban, ya kan? Dan jangan banggakan jubah. Tapi amalkanlah amal makruf nahi munkar, cari kesalahan diri, jangan semua orang menonjol. Jual ayat Al-Quran dengan murah untuk nak jadi pemimpin. Satu soalan daripada saudara Kamal Zaman. Dia tanya, apakah tsunami Melayu akan berlaku pada PRU 14? Saya rasa tsunami ini berlaku seperti juga bala yang Tuhan dah turunkan
di mana-mana negara yang orang dah hilang dia punya iman, ihsan, dah tak ada lagi dah. Bila dah tak ada benda tu lagi, bila manusia dah hilang kemanusiaan. Hari ini kita ingat pemimpin orang yang berkuasa hilang kemanusiaan. Yang ada sifat-sifat kebinatangan. Cuma binatang yang berebut kill each other. Jadi kita dah jadi macam, bila jadi pemimpin dia jadi macam nau dalam beluka. Kita memikirkan anak isteri kita, keluarga kita, kuncu-kuncu kita. Kita lupa tanggungjawab sebagai seorang pemimpin itu ialah bertanggungjawab terhadap rakyat. Finish. So kita akan ambil take a short break. Dia nak solat asar boleh solat asar. InsyaAllah kalau abang nak sambung lepas ni kita boleh sambung .